Di tengah-tengah dunia yang menahan nafas menyaksikan kekacauan yang menyelubungi Iran, keruntuhan yang tidak dapat dielakkan seolah-olah hanya menunggu masa. Tiada siapa yang menyangka bahawa nama sebuah negara Asia Tenggara akan disebut oleh penganalisis Barat lebih kerap daripada kuasa-kuasa dunia yang paling perkasa sekalipun. Apa yang telah membuatkan Malaysia, sebuah negara yang lazimnya dikenali dengan sikap merendah diri di persada antarabangsa, tiba-tiba menjadi pusat perhatian global? Hari ini kita akan meneroka kisah ini bersama-sama. Di tengah malam Kuala Lumpur, kota metropolitan yang tidak pernah tidur, cahaya gemerlapan dari menara-menara pencakar langit memancar ke Sungai Klang, berliku-liku seperti urat nadi sebuah bandar raya mega yang sentiasa berdenyut. Tetapi di bahagian lain dunia, kegelapan bukan sahaja menandakan waktu malam, tetapi juga bayangan menakutkan ketidakstabilan yang pantas menyelubungi Timur Tengah. Agensi-agensi berita antarabangsa serentak melaporkan bahawa Iran sedang menghadapi krisis dalaman yang paling serius dalam beberapa dekad. Ekonomi merosot teruk, bantahan merebak luas, struktur kerajaan mula retak dan pasaran tenaga global bergegar dengan dahsyat. Di dalam sebuah bilik berita di London, penganalisis Daniel Croft, seorang warga barat, memerhatikan berpuluh-puluh skrin serentak dengan teliti. Dia tidak terlalu terkejut dengan keruntuhan yang sedang terbentuk di Iran, kerana tanda-tandanya telah lama terkumpul. Apa yang membuatnya terhenti bukanlah Tehran, bukan Washington, bukan Brussels, tetapi Kuala Lumpur. Kenapa ia disebut dalam laporan perisikan lebih kerap daripada yang sepatutnya? Dia menggumam sendirian sambil meneliti laporan dalaman dari pelbagai agensi. Semuanya menyatakan perkara yang sama. Dalam beberapa minggu terakhir, negara yang bertindak paling senyap, tetapi paling tepat adalah Malaysia. Malaysia tidak mengeluarkan kenyataan lantang, tidak menonjolkan diri sebagai pemimpin dunia, tidak menghantar kapal perang untuk menunjuk-nunjuk kekuatan, tetapi hadir dalam hampir semua dialog penting dari negara-negara Teluk, Eropah, China, India, sehinggalah kepada kumpulan negara-negara berkecuali. Daniel mula benar-benar tertarik. Dia pernah menganggap Malaysia sebagai pemain serantau yang mahir menjaga keseimbangan tetapi bukan pemboleh ubah penting dalam krisis global. Namun, malam ini maklumat yang diterima menyatakan sebaliknya. Terdapat khabar angin bahawa sebuah delegasi Malaysia telah berhubung dengan pelbagai pihak. Pihak yang masih menyokong kerajaan Iran, pembangkang dalam buangan, wakil tenaga dari negara-negara Teluk, dan pengantara dari Eropah, tanpa sesiapa pun tahu dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Malaysia. Di skrin besar, email lautan manusia di jalanan Iran terpapar, laungan slogan bantahan bercampur dengan bunyi siren amaran. Jauh di sana, di sebuah bilik kerja yang sunyi di Wisma Putra, Putrajaya, menteri dan pasukannya masih duduk mengelilingi meja dalam diam. Tiada siapa yang bersuara, tiada siapa yang tergesa-gesa, tetapi semua sedar bahawa dunia akan berubah dalam beberapa hari akan datang. Dan dalam kesunyian malam itu, negara yang sering diabaikan ini sedang bersedia untuk meletakkan langkah-langkah yang boleh mengubah keseimbangan seluruh rantau. Daniel mengambil pen, buat pertama kalinya menulis tajuk untuk analisisnya. Ketika kuasa-kuasa besar bersuara lantang, Malaysia memilih untuk berbisik dan dunia mula mendengar. Dia belum tahu bahawa itu hanyalah permulaan sebuah kisah yang akan membuat seluruh dunia memandang Malaysia dengan pandangan yang berbeza. Keesokan paginya, cahaya mentari pertama Kuala Lumpur menembusi tirai nipis di bilik mesyuarat di tingkat atas Wisma Putra. Meja kayu panjang dihias ringkas, tanpa kemewahan yang berlebihan, hanya timbunan dokumen, peta geopolitik, dan laporan tenaga dunia yang tersusun rapi. Suasana begitu hening sehingga bunyi helaian kertas di selak pun boleh didengari. Watak-watak penting di dalam bilik itu bukanlah para jeneral, bukan taikun perniagaan, tetapi para diplomat Malaysia yang terkenal dengan ketenangan dan kebijaksanaan mereka. Mereka tidak hanya melihat krisis Iran dalam kerangka keruntuhan sebuah rejim, tetapi melihat lebih jauh kepada gelombang kejutan yang akan menyusul. Harga minyak boleh melambung tinggi, laluan perkapalan boleh tergendala, panik di pasaran kewangan, dan polarisasi baru di antara kuasa-kuasa besar. Ketua Perunding Malaysia perlahan-lahan membuka fail berwarna krim sebelum mengucapkan satu-satunya ayat. Kita tidak akan menyertai mana-mana konflik, tetapi kita mesti membuatkan semua pihak faham bahawa Malaysia adalah ruang selamat untuk dialog yang ikhlas. Inilah jantung gaya diplomasi Malaysia pada waktu krisis. Tidak tergesa-gesa menghakimi, tidak mengeluarkan kenyataan keras untuk mengambil hati sesiapa, tidak menganggap diri sebagai pengadil, tetapi membina diri sebagai sebuah jambatan yang boleh dipercayai oleh semua pihak untuk dilalui,
Walaupun kadang-kadang mereka tidak mempercayai antara satu sama lain, pada masa yang sama, di Singapura, Doha, Ankara, Paris, dan New Delhi, para diplomat asing mula saling menghantar mesej secara berterusan. Berita tersebar secara senyap bahwa Malaysia sedang membuka saluran dialog tidak rasmi untuk banyak pihak yang tidak lagi boleh bercakap secara langsung. Satu pihak takut diintip, satu pihak tidak mahu kehilangan air muka, beberapa pihak tidak mempercayai kuasa-kuasa besar, tetapi semuanya berpendapat bahwa Malaysia tidak mempunyai agenda tersembunyi yang terlalu berbahaya. Dalam dunia diplomasi, kebolehpercayaan tidak datang dari saiz negara tetapi dari keupayaan untuk menepati janji. Dan Malaysia telah lama mengumpul modal imej ini, hampir tidak pernah mempromosikannya secara besar-besaran. Malaysia mempunyai hubungan yang tidak terlalu tegang dengan Barat, tidak berkonfrontasi secara langsung dengan Timur Tengah, mempunyai saluran dialog dengan China, India, ASEAN, dan dunia Islam melalui platform seperti OIC, serta terkenal sebagai pendengar yang lebih banyak daripada bercakap. Daniel di London mula mendapat gambaran yang lebih jelas. Dia meminta pasukannya untuk mengumpulkan minit-minit mesyuarat antara bangsa dalam 6 bulan terakhir dan menemui sesuatu yang menarik. Malaysia mungkin tidak muncul di muka depan berita utama, tetapi ia hadir dalam hampir semua acara penting sebagai penyelaras di belakang tabir, baik dalam isu tenaga, keselamatan maritim, bantuan pemindahan orang awam, maupun jaminan koridor kemanusiaan. Dia mula menulis baris baru dalam draftnya. Banyak kuasa besar mungkin mempunyai pengaruh di sebalik setiap pintu. Tetapi siapa sebenarnya yang mampu membuka pintu-pintu itu? Dunia masih belum melihat semuanya, tetapi di dalam bilik-bilik mesyuarat yang sunyi di Putrajaya, satu permainan diplomasi baru telah bermula, satu permainan yang tidak dimenangi dengan kebisingan, tetapi dengan kepercayaan yang dibina sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya seluruh dunia terpaksa mengakui bahwa di saat semua orang berebut untuk bercakap, Malaysia adalah negara yang tahu bila harus berdiam diri dan bila harus mengangkat satu suara untuk mengubah segalanya. 3 hari kemudian, keadaan tidak stabil di Iran meningkat dengan cepat. Imej satelit dan laporan di lapangan menunjukkan banyak struktur pentadbiran mula hilang keberkesanan, banyak bandar besar tenggelam dalam kekacauan, bank-bank ditutup sementara, lalu lintas sesak, dan rakyat mula menyorok barangan keperluan. Pada masa yang sama, pasaran minyak global bertindak balas serta-merta, harga minyak mentah melonjak, memaksa banyak negara mengadakan mesyuarat tergempar. Di Eropah, para penggubal dasar bimbang tentang bekalan tenaga untuk musim sejuk yang bakal tiba. Di Asia, kilang-kilang penapisan minyak dan syarikat perkapalan mula menyediakan pelan kontingensi. Sementara itu di Timur Tengah, negara-negara jiran Iran khawatir kekacauan akan melimpah ke sempadan mereka. Sesetengah kerajaan memilih untuk berdiam diri, yang lain mengeluarkan isyarat keras, tetapi tiada siapa yang yakin bagaimana harus bertindak agar tidak menyemarakkan lagi api. Malaysia melihat gambaran ini dengan cara yang berbeza. Dalam satu lagi mesyuarat tertutup, para diplomat Malaysia mencadangkan untuk memisahkan krisis itu kepada 3 lapisan. Lapisan pertama ialah krisis dalaman Iran, lapisan kedua ialah kesan kepada rantau, dan lapisan ketiga ialah kejutan global. Jika semua pihak hanya menumpukan perhatian untuk menangani lapisan pertama, tiada siapa yang akan dapat menghalang kerosakan di lapisan kedua dan ketiga tepat pada masanya. Oleh itu, Malaysia mula bertindak ke arah yang tidak dijangka oleh banyak negara. Daripada mengeluarkan kenyataan mengutuk atau menyokong mana-mana pihak, Malaysia mencadangkan satu kerangka dialog untuk mencegah peningkatan krisis dengan tumpuan kepada isu-isu di mana semua pihak mempunyai kepentingan bersama, keselamatan orang awam, kestabilan laluan tenaga, tidak menyerang kedutaan atau warga asing, dan mengekalkan saluran bantuan kemanusiaan. Ini kedengaran mudah tetapi sangat berkuasa. Kerana pada masa setiap pihak berwaspada memilih pihak, Malaysia memilih isu-isu yang tiada siapa berani menolaknya secara terbuka. Jika sesebuah negara tidak bersetuju dengan perlindungan orang awam, imej mereka akan rosak serta-merta. Jika sesebuah negara menghalang laluan kemanusiaan, mereka akan dipantau oleh dunia. Malaysia tidak memaksa, tetapi membuatkan semua pihak perlahan-lahan masuk ke dalam kerangka yang telah ditetapkannya. Daniel menerima maklumat daripada sumber di Brussels bahawa ramai pegawai Kesatuan Eropah mula menyebut secara senyap tentang formula Malaysia. Formula ini tidak cuba menyelesaikan semua masalah serentak tetapi mencegah masalah daripada meningkat terlebih dahulu, kemudian membuka ruang untuk dialog yang lebih mendalam pada peringkat seterusnya.
Dia berasa kagum kerana biasanya negara yang mengemukakan kerangka antarabangsa seperti ini adalah kuasa-kuasa besar atau sekurang-kurangnya mendapat sokongan daripada sekutu besar. Tetapi kali ini Malaysia mengambil peranan itu dengan sumber yang lebih terhad tetapi dengan kekuatan lain. Tiada siapa yang merasa dikuasai oleh Malaysia. Pada sebelah malam, wartawan di seluruh dunia mula melaporkan berita baru. Banyak negara sedang berbincang secara rahsia melalui saluran tidak rasmi dengan Kuala Lumpur sebagai salah satu pusat penyelarasan. Tiada gambar berjabat tangan, tiada sidang akhbar besar-besaran, hanya berita kecil yang mengatakan bahawa sebuah negara di Asia Tenggara sedang menggunakan seni ketenangan untuk mewujudkan ketertiban di tengah-tengah kekacauan. Dan semakin Iran bergegar, semakin jelas dunia menyedari bahawa Malaysia bukan sekadar memerhatikan krisis, tetapi sedang dengan bijak membentuk rentak tindak balas terhadap krisis itu. Di sebuah bangunan tetamu yang terletak jauh dari pusat Kuala Lumpur, terdapat sebuah bilik mesyuarat bersaiz sederhana, hampir tiada sebarang tanda yang menunjukkan ia akan menjadi salah satu lokasi terpenting di dunia. Tiada barisan bendera kebangsaan, tiada berpuluh-puluh juru gambar, tiada kerumunan wartawan menanti untuk membuat liputan. Hanya beberapa pegawai Malaysia, teko teh panas di atas meja, dan agenda mesyuarat yang dicetak dengan font ringkas. Tetapi pada hari itu, wakil-wakil dari pelbagai pihak yang tidak pernah duduk semeja secara terbuka, tiba secara senyap satu persatu. Ada yang menggunakan pasport diplomatik, ada yang masuk melalui saluran khas, malah ada yang tidak membawa pembantu bersama. Semua sedar bahawa kehadiran kali ini, jika terbocor, boleh mencetuskan kejutan politik serta merta. Malaysia tidak memanggil pertemuan ini sebagai rundingan kerana perkataan itu terlalu berat. Malaysia menggunakan frasa konsultasi mengenai kestabilan. Frasa yang cukup ringan untuk semua pihak boleh hadir tanpa merasa kehilangan air muka dan cukup kabur untuk setiap pihak boleh menjelaskannya kepada pihak atasan mereka kemudian. Ketua delegasi Malaysia hanya memberikan ucapan pembukaan yang ringkas. Hari ini kita bukan di sini untuk mencari siapa yang betul atau salah. Kita di sini untuk mencari apa yang tidak sepatutnya runtuh lagi. Ayat itu serta-merta membuatkan seluruh bilik senyap. Kerana ia mengelakkan perangkap menyalahkan dan mengalihkan semua tumpuan kepada kerosakan yang perlu dihalang, bukan musuh yang perlu dikalahkan. Inilah taktik diplomasi Malaysia yang mula disebut-sebut oleh penganalisis barat dengan lebih kerap, memilih kata-kata yang tidak memojokkan sesiapa, tetapi tetap mendorong semua orang untuk maju. Sepanjang perbincangan, wakil beberapa negara cuba menyelitkan politik dalaman Iran. Beberapa pihak mahu mengenal pasti siapa yang harus bertanggung jawab. Tetapi pasukan Malaysia sentiasa menarik perbincangan kembali kepada isu-isu praktikal yang boleh dilaksanakan, melindungi laluan pemindahan warga asing, tidak mengganggu kapal komersial di Teluk, tidak menggunakan proksi untuk meluaskan konflik, dan menubuhkan talian komunikasi kecemasan antara ibu negara masing-masing. Beberapa kali mesyuarat hampir gagal kerana syak wasangka yang telah lama berakar. Tetapi setiap kali itu berlaku, pasukan Malaysia akan mengumumkan waktu rehat, menukar tempat duduk, mengubah susunan, atau membahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil untuk bercakap secara berasingan. Mereka faham bahawa diplomasi bukan hanya tentang hujah di atas kertas, tetapi juga tentang menguruskan emosi manusia, maruah negara, dan ketakutan yang tiada siapa mahu mengakuinya secara langsung. Daniel menerima maklumat dalaman daripada sumber yang hanya berkata, bilik tetamu kecil Malaysia hari ini mempunyai pengaruh terhadap keamanan dunia lebih daripada gabungan banyak dewan persidangan besar. Dia duduk terdiam untuk seketika kerana sebagai seorang penganalisis, dia tahu bahawa banyak kejayaan diplomasi tidak pernah berlaku di hadapan kamera, tetapi sering dilahirkan di ruang-ruang kecil di mana hanya ada kepercayaan, kesabaran, dan orang-orang yang benar-benar tahu mendengar. Pada akhir sesi konsultasi, tiada perjanjian bersejarah yang ditandatangani, tiada siapa yang mengisi-tiharkan kemenangan, tetapi semua pihak secara tersirat telah menerima beberapa prinsip umum, dan itu sahaja sudah cukup untuk menghalang krisis daripada meningkat dengan lebih cepat. Malam itu Kuala Lumpur tetap tenang seperti biasa, namun di sebalik ketenangan itu, kota ini telah menjadi pentas, di mana dunia mula memahami bahawa kuasa sebenar tidak semestinya perlu bising. Dalam beberapa hari berikutnya, akhbar-akhbar terkemuka dan badan pemikir di barat mula menerbitkan artikel dengan hala tuju yang sama secara ketara. Banyak artikel mempersoalkan mengapa sebuah negara yang bukan kuasa besar, bukan pesaing langsung, dan tidak mempunyai kuasa ketenteraan yang unggul di rantau itu,
menjadi pemboleh ubah yang boleh diterima oleh semua pihak lebih daripada banyak negara besar. Daniel menghantar artikelnya ke pejabat editorial dengan tajuk baru yang lebih tajam, Malaysia dan Seni Diplomasi Senyap, ketika dunia kacau, bilau, negara yang tidak bermegah mengawal rentak permainan. Analisisnya bermula dengan perbandingan yang mendalam. Banyak kuasa besar mempunyai masalah yang sama pada waktu krisis. Setiap tindakan mereka akan ditafsirkan serta-merta sebagai untuk kepentingan strategik, tidak kira sama ada mereka benar-benar mahu membantu atau tidak. Tetapi Malaysia berbeza. Malaysia mempunyai berat yang secukupnya cukup besar untuk kata-katanya bermakna dan cukup ringan agar rakan rundingannya tidak merasa tertekan oleh bayangan kuasa. Artikel itu dengan cepat dikongsi dalam kalangan dasar luar. Seorang pakar dari Washington dalam temu bual televisyen berkata, Malaysia sedang melakukan apa yang sesetengah negara barat tidak dapat lakukan, menjadi penyelaras tanpa imej sebagai campur tangan. Sementara itu, seorang penyelidik dari Jerman berpendapat bahawa diplomasi Malaysia dalam krisis ini mencerminkan kehalusan gaya Asia yang menekankan penjagaan air muka, mewujudkan ruang neutral, dan membina konsensus secara beransur-ansur berbanding memaksa jawapan segera. Sudah tentu, masih ada suara-suara skeptikal. Ada yang bertanya sejauh mana Malaysia boleh melakukannya. Ada yang berpendapat ini mungkin hanya satu detik sementara. Tetapi walaupun mereka yang skeptikal terpaksa mengakui satu perkara, tiada siapa yang menyangka Malaysia akan muncul sebagai hub diplomasi dalam krisis yang begitu sensitif. Di Kuala Lumpur, pihak Malaysia tidak banyak memberi maklum balas terhadap pujian itu. Tiada majlis sambutan, tiada kata-kata megah, hanya kerja senyap yang berterusan. Kerana mereka yang berada di bilik rundingan tahu bahawa pujian dari luar negara boleh menjadi seperti asap nipis jika tidak dapat diterjemahkan kepada hasil yang nyata. Apa yang menarik ialah Malaysia tidak mengambil peluang ini untuk menyerang sesiapa atau mengisitiharkan diri sebagai wira. Sebaliknya, mereka sentiasa menekankan bahawa peranan Malaysia adalah sebagai pembuka pintu, bukan sebagai tuan rumah dunia. Sikap rendah diri inilah yang membuatkan banyak pihak berasa lebih selesa untuk terus bekerja dengan Malaysia, kerana tiada kebimbangan bahawa mereka akan dieksploitasi sebagai batu loncatan politik. Daniel membaca reaksi daripada pembaca artikelnya dan jelas merasakan bahawa kisah ini telah menjadi lebih besar daripada sekadar berita harian. Ia sedang menjadi satu kajian kes baru dalam bidang hubungan antarabangsa, satu contoh bagaimana sebuah negara bersaiz sederhana jika tahu merebut peluang, tahu cara berekspresi, dan tahu meletakkan diri di tempat yang betul, juga boleh mencipta pengaruh besar pada titik perubahan sejarah. Dia menutup komputernya, memandang keluar tingkap London yang berawan kelabu, lalu menggumam sendirian, mungkin dunia telah salah memandang Malaysia selama ini. Dan bagi ramai orang barat, itu bukan lagi satu kenyataan yang keterlaluan. Sementara analisis geopolitik semakin hangat, Malaysia mengambil satu lagi langkah yang halus dan tidak kurang hebatnya, dimensi kemanusiaan. Wisma Putra bersama agensi keselamatan dan sektor swasta mula mengatur rancangan untuk menerima rakyat Malaysia dan warga asing dari kawasan berbahaya sambil menyelaras. Di mata banyak negara, ini kelihatan seperti tugas asas. Tetapi apa yang menonjolkan Malaysia ialah ia tidak membahagikan bantuan mengikut fahaman politik. Malaysia mencadangkan pendekatan agar rangkaian kedutaan beberapa negara berkongsi sebahagian sumber bersama dalam keadaan darurat. Jika sebuah negara mempunyai kenderaan, tempat tinggal, laluan tetapi kekurangan orang, dan negara lain mempunyai orang tetapi kekurangan saluran, Malaysia bersedia memainkan peranan sebagai penyelaras tanpa menuntut sebarang pujian. Idea ini mendapat sambutan yang tidak dijangka, kerana dalam keadaan tegang, banyak negara tidak mahu kaki tangan mereka bergantung secara langsung kepada pesaing, tetapi mereka bersedia menerima penyelarasan melalui Malaysia. Maka, Malaysia menjadi tangan perantara, membantu kerjasama yang kelihatan mustahil menjadi kenyataan. Di Doha, seorang diplomat memberitahu rakan sekerjanya, Malaysia bukan sahaja memahami permainan kerajaan, tetapi juga memahami ketakutan keluarga yang hanya mahu pulang ke rumah. Inilah yang Daniel masukkan ke dalam analisis keduanya. Dia menunjukkan bahawa Malaysia tidak mengehatkan peranannya di bilik rundingan, tetapi meluaskannya kepada pengurusan kesan sebenar terhadap kehidupan manusia. Ini memberikan kebolehpercayaan diplomasi Malaysia satu lagi dimensi moral, berbeza dengan banyak negara yang pandai berpidato, tetapi lambat bertindak apabila tiba masanya untuk bantuan sebenar.
Satu imej yang tular di media antarabangsa ialah gambar kaki tangan Malaysia yang dengan tenang menyelaraskan bantuan dengan keluarga yang terjejas tanpa kata-kata gah, tanpa sikap dramatik, hanya kerja yang konkret. Imej ini menjadi simbol kecil yang menunjukkan bahawa Malaysia tidak memainkan peranan diplomat hanya untuk maruah negara, tetapi benar-benar cuba mengurangkan penderitaan manusia sebenar. Di dalam sebuah bilik mesyuarat, seorang pegawai kanan Malaysia berkata kepada pasukannya, "Jika kita bercakap tentang kestabilan tetapi membiarkan orang awam tenggelam dalam lompong dasar, kita tidak ubah seperti semua orang yang sedang saling mengkritik." Ayat itu jelas mencerminkan teras mendalam pendekatan Malaysia. Diplomasi bukanlah sains kerajaan ke kerajaan, tetapi sains memelihara kemanusiaan di tengah-tengah permainan kuasa. Semakin serius krisis di Iran, semakin penting peranan ini, kerana dunia mula menyedari bahawa usaha menghalang peningkatan konflik tidak akan berjaya jika rakyat dibiarkan menjadi bahan bakar kepada keputusasaan. Malaysia, oleh itu, telah menggunakan bahasa strategik dan bahasa kemanusiaan serentak, dan mungkin inilah yang membuatkan dunia lebih terkejut berbanding sebelumnya. Bukan kerana Malaysia hanya bijak, tetapi kerana di tengah-tengah perebutan pengaruh, Malaysia masih tidak lupa bahawa setiap krisis bermula dengan manusia dan berakhir dengan manusia. Selepas sesi konsultasi pertama yang penuh ketegangan, Malaysia segera membuka pusingan dialog kedua. Tetapi kali ini, keadaannya lebih rumit. Laporan dari Iran menunjukkan kerapuhan sedang bercabang menjadi banyak pusat kuasa. Sementara negara-negara luar mula menyediakan pelan tindak balas jika keadaan berkembang menjadi peralihan kuasa secara tiba-tiba, sesetengah pihak mahu segera menetapkan syarat-syarat awal, manakala yang lain mahu mengekalkan status quo selama mungkin. Oleh itu, pusingan rundingan di Kuala Lumpur dipenuhi dengan syak wasangka sejak minit pertama. Beberapa wakil datang dengan sikap keras, dengan jelas menyatakan bahawa mereka bersedia meninggalkan meja rundingan jika berhadapan dengan kata-kata yang menyentuh sempadan sensitif. Suasana begitu dingin sehinggakan walaupun sistem penghawa dingin berfungsi seperti biasa, semua orang merasakan kedinginan yang berbeza. Apabila perbincangan mula buntu, Malaysia membiarkan kesunyian bekerja seketika sebelum wakil Malaysia menyuarakan satu ayat pendek yang tidak terdapat dalam mana-mana dokumen persediaan. Kadang-kadang, perebutan untuk menentukan masa depan dengan terlalu cepat boleh menyebabkan tiada lagi masa depan untuk ditentukan. Seluruh bilik terdiam. Ayat itu tidak mengkritik sesiapa secara langsung, tetapi mencerminkan apa yang sedang dilakukan oleh semua pihak. Tergesa-gesa merebut pengaruh terhadap sesuatu yang belum berlaku, menyebabkan keadaan berisiko runtuh lebih cepat. Ia adalah amaran bijak bahawa, jika semua pihak tergesa-gesa menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kelebihan, esok mungkin tidak akan ada lagi struktur yang cukup untuk dunia menguruskan risiko. Selepas itu, nada suara ramai orang perlahan-lahan melembut. Malaysia mengambil peluang ini untuk mencadangkan satu prinsip baru, menetapkan peraturan tingkah laku sementara untuk fasa peralihan. Bukan untuk menentukan masa depan politik Iran, tetapi untuk menetapkan had minimum bersama. Contohnya, tidak menyokong penggunaan keganasan rentas sempadan, tidak menyerang infrastruktur tenaga, dan mengekalkan saluran perubatan serta makanan. Perkara paling bijak ialah Malaysia tidak mencadangkan untuk menandatangani satu dokumen tunggal kerana tahu akan ada pihak yang belum bersedia. Malaysia membahagikan cadangan itu kepada beberapa peringkat. Beberapa peringkat hanyalah memorandum tidak rasmi, beberapa peringkat adalah komitmen tersirat melalui pengantara. Cara ini membolehkan setiap negara mengambil bahagian pada tahap yang boleh diterima tanpa dipaksa untuk menunjukkan sikap yang melampaui had politik dalaman mereka. Daniel, yang mengikuti maklumat pusingan ini dengan teliti, mula melihat sesuatu yang lebih mendalam daripada kemahiran berunding. Dia melihat naluri diplomasi yang tidak mudah diajar dalam buku teks. Keupayaan untuk membaca bukan sahaja kata-kata, tetapi juga kesunyian, riak wajah, rentak nafas, dan ketakutan yang disembunyikan oleh setiap negara di sebalik frasa-frasa politik. Dia menambah dalam catatannya, Malaysia bukan sahaja berunding dengan kedudukan dan dasar, tetapi juga berunding dengan ego, maruah, dan syak wasangka negara-negara. Dan itulah sebabnya pada saat krisis paling genting, banyak negara sanggup membuka hati di Kuala Lumpur lebih daripada di banyak ibu negara berkuasa lain. Semakin rapuh keadaan Iran, semakin berat kebimbangan tentang tenaga menekan dunia. Bukan hanya harga minyak yang tidak menentu, tetapi juga keyakinan pasaran, insurans maritim, hala 7 pelaburan, dan risiko pihak-pihak akan cepat-cepat mewujudkan pengaruh di rantau itu.
yang membawa kepada persaingan terbuka. Malaysia faham bahawa jika krisis ini diuruskan hanya dengan melihat politik, ia akan terlepas separuh daripada jantung permainan, kerana dalam dunia sebenar, tenaga adalah nadi ekonomi global dan Timur Tengah adalah kawasan di mana setiap negara mempunyai kepentingan yang saling berkait. Oleh itu, Malaysia beralih kepada satu bentuk dialog yang lain dengan banyak negara Islam, termasuk pemain tenaga penting, menggunakan bahasa yang sangat hormat dan berhati-hati. Malaysia tidak meletakkan diri sebagai lebih faham tentang Timur Tengah daripada orang di rantau itu, tetapi mencadangkan kesediaan untuk membantu melindungi ruang rasional pada masa emosi dan tekanan politik sedang memuncak. Kesukarannya terletak pada hakikat bahawa Malaysia perlu mengekalkan kepercayaan dari Barat sambil tidak membuatkan dunia Islam merasa dieksploitasi sebagai alat mana-mana pihak. Lebih-lebih lagi, ia juga perlu berdialog dengan negara-negara Asia seperti China dan India yang mempunyai kepentingan tenaga yang besar. Ini adalah satu perjalanan di atas tali yang sangat halus. Hanya satu langkah silap boleh memusnahkan seluruh kredibiliti serta-merta. Tetapi daripada memilih pihak, Malaysia memilih untuk menyusun bahasanya dengan setiap pihak secara sesuai. Dengan Barat, Malaysia bercakap tentang kestabilan pasaran dan pencegahan peningkatan keganasan. Dengan dunia Islam, Malaysia menekankan maruah, kedaulatan, dan perlindungan orang awam. Dengan Asia, Malaysia menekankan kesinambungan ekonomi dan keselamatan laluan tenaga. Ini bukan tentang hipokrasi atau dui standard, tetapi keupayaan untuk memahami bahawa kebimbangan utama setiap pihak berbeza. Dan jika mahu mewujudkan konsensus sebenar, ia mesti bermula dengan mendengar ketakutan mereka terlebih dahulu, bukan memaksakan bahasa sendiri ke atas mereka. Daniel sangat kagum dengan perkara ini. Dia mengibaratkan diplomasi Malaysia seperti seorang pejalan tali di atas gaung yang dalam tanpa jaring keselamatan, tetapi masih melangkah dengan tegap kerana benar-benar memahami keseimbangan dirinya. Dalam satu temu bual di saluran berita global, seorang pakar Perancis berpendapat Malaysia tidak mempunyai kuasa bersifat paksaan, tetapi sedang menggunakan kuasa bersifat membolehkan semua pihak wujud bersama buat sementara waktu. Dan dalam krisis seperti ini, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kuala Lumpur secara senyap mula menjadi titik persilangan laluan diplomasi, tenaga dan kepercayaan serantau. Tiada siapa yang secara rasmi mengisitiharkan Malaysia sebagai pusat, tetapi semua orang mula melayan Malaysia seolah-olah ia adalah kebenaran. Dan di atas tali yang halus antara kepentingan dan maruah, antara pasaran global dan emosi manusia, Malaysia terus melangkah dengan cermat, membuatkan seluruh dunia mula tertanya-tanya, dari mana negara ini belajar seni seperti itu. Sementara dunia antarabangsa terus bercakap tentang Malaysia, di dalam negara masih ramai yang tidak tahu bahawa Kuala Lumpur sedang memainkan peranan yang begitu besar. Kerana sebahagian besar kerja berlaku di sebalik pintu tertutup, dalam pusingan konsultasi kecil, dalam nota rahsia, dan dalam dialog ringkas, tanpa siaran langsung televisyen. Paradoks inilah yang membuatkan para sarjana asing lebih berminat berbanding sebelumnya. Mereka ingin tahu formula apa yang digunakan oleh sebuah negara yang sering dianggap senyap di persada dunia untuk membina kepercayaan di antara pesaing yang hampir tidak mempercayai satu sama lain. Universiti-universiti di Eropah dan institut-institut strategi di Amerika mula menganjurkan seminar kecil untuk menganalisis apa yang disebut sebagai naluri diplomasi Malaysia atau daya hidup diplomasi berkecuali dan kesederhanaan. Ada yang menjelaskan ia berpunca daripada pengalaman bertahan di tengah-tengah pengaruh kuasa-kuasa besar selama berzaman. Ada yang mengatakan Malaysia telah menyerap seni pendamaian dari budaya politik dalaman dan serantau ASEAN. Ada yang bahkan menyebutnya sebagai sains kelangsungan hidup dengan maruah. Daniel juga mula beralih daripada menulis berita kepada mengkaji fenomena ini. Dia mendapati bahawa Malaysia mempunyai kualiti aneh dalam sistem hubungan antarabangsa. Malaysia tidak dikenang dengan ketakutan seperti sesetengah kuasa besar dan juga tidak dianggap tidak penting seperti sesetengah negara kecil. Malaysia berada di titik tengah yang sangat sesuai. Selain itu, Malaysia mempunyai rentak yang baik dalam tidak merampas pentas. Maksudnya, apabila kemunculan yang terlalu kerap akan membuatkan pihak lain kehilangan muka, Malaysia akan berundur. Apabila kesunyian menambah salah faham, Malaysia akan bersuara. Ini adalah kemahiran yang sangat sukar kerana ia memerlukan maklumat, ketenangan dan keyakinan diri. Seorang penganalisis dari Kanada merumuskannya dengan tajam. Banyak negara gagal dalam diplomasi kerana mahu menjadi watak utama dalam cerita, tetapi Malaysia berjaya kerana bersedia menjadi pengurus pentas,
supaya semua watak dapat terus beraksi. Apabila kenyataan ini dikongsi, ia menjadi petikan yang paling banyak disebut pada minggu itu. Di Putrajaya, pasukan Malaysia terus bekerja seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tiada siapa yang mengambil pusing tentang pujian dari luar. Kerana keadaan di Iran masih penuh dengan ketidakpastian dan setiap kejayaan yang dicapai masih rapuh seperti kaca nipis. Tetapi satu perkara menjadi semakin jelas. Dunia bukan sahaja melihat Malaysia lagi. Dunia sedang mengkaji Malaysia untuk memahami bagaimana sebuah negara yang tidak mempunyai benteng terbesar, tidak mempunyai bajet terhebat, dan tidak menindas sesiapa dengan kuasa keras, boleh menjadi salah satu faktor penting dalam krisis ini. Dan mungkin ini adalah detik yang jarang berlaku dalam sejarah di mana sebuah negara tidak memberi inspirasi melalui kemenangan perang atau pengumpulan senjata, tetapi melalui pembuktian bahawa kehalusan juga boleh mengubah dunia. Satu malam hujan renyai-renyai di Kuala Lumpur. Telepon di bilik kerja delegasi Malaysia berdering tanpa henti dari Timur Tengah, Eropah, Asia dan pertubuhan antarabangsa. Semua panggilan menanyakan soalan yang sama dalam pelbagai bentuk. Masih adakah ruang untuk berbincang? Soalan ini kedengaran mudah, tetapi sebenarnya ia adalah jantung krisis. Jika jawabannya tidak, dunia mungkin akan memasuki fasa konfrontasi yang paling berbahaya. Tetapi jika jawabannya masih ada, semua pihak masih mempunyai alasan yang cukup untuk menahan diri selangkah lagi. Malaysia faham betapa pentingnya malam itu. Kerana banyak sumber perisikan mula menunjukkan bahawa jika tiada sekurang-kurangnya beberapa isyarat bersama, pasaran global akan menjadi lebih panik dan beberapa kumpulan pemain mungkin memutuskan untuk bertindak keras melebihi keperluan. Oleh itu, pasukan Malaysia dengan pantas mengusahakan apa yang dipanggil perjanjian tersirat tacit agreement. Bukan perjanjian rasmi, bukan dokumen yang ditandatangani, tetapi satu pemahaman minimum bersama bahawa pihak-pihak tidak akan melintasi beberapa sempadan tertentu pada waktu krisis. Sepanjang malam itu, para pegawai Malaysia bertindak seperti konduktor orkestra yang tidak pernah muncul di atas pentas. Mereka menghantar mesej, menyesuaikan perkataan, membetulkan ayat, menghubungkan salah faham, dan menghalang beberapa perkataan yang boleh merosakkan segalanya dalam sekelip mata. Diplomasi pada tahap ini tidak ubahnya seperti kerja seorang pengukir kaca, harus memegang benda paling rapuh dengan tangan kosong. Hampir pukul 2:00 pagi, satu mesej tiba dari sebuah ibu negara penting di Timur Tengah, diikuti oleh mesej lain dari Eropah, kemudian satu lagi mesej dari Asia. Kandungannya tidak sama sepenuhnya, tetapi mempunyai titik persamaan yang cukup. Oleh itu Malaysia mula merangka satu bahasa bersama yang boleh diterima oleh semua pihak. Tiada perkataan menang, tiada perkataan kalah, tiada perkataan yang menuding jari siapa yang salah, tetapi ada perkataan yang menyampaikan pengekangan sementara, perlindungan struktur yang diperlukan, dan pengekalan saluran komunikasi. Apabila teks tidak rasmi itu dihantar semula kepada banyak pihak, hujung jari semua orang seolah-olah terhenti di skrin telepon. Seluruh dunia tidak tahu bahawa di sebuah bilik yang sunyi di Putrajaya, ada beberapa orang yang bersama-sama menjaga keadaan global daripada terjerumus ke dalam jurang. Daniel yang sedang menanti perkembangan di London hampir tidak berani mengalihkan pandangan dari skrinnya. Dia merasakan sesuatu sedang berlaku. Walaupun tiada pengumuman rasmi, pasaran mula stabil sedikit. Bahasa dalam kenyataan akhbar beberapa negara berubah dengan ketara, dan beberapa diplomat yang sebelum ini sangat keras mula menggunakan perkataan yang lebih terbuka. Itulah isyarat yang difahami serta-merta oleh orang dalaman bahawa perjanjian tersirat itu telah mula berkesan. Malam itu tiada siapa yang bertepuk tangan, tiada siapa yang menghiasi muka depan majalah. Tetapi dalam sejarah diplomasi yang senyap, ia adalah satu malam, di mana Malaysia sekali lagi membuktikan bahawa untuk menghalang satu malapetaka, kadang-kadang tidak memerlukan kata-kata hebat, tetapi hanya manusia yang tahu cara menjaga kerapuhan agar ia tidak pecah sebelum fajar menyingsing. Keesokan paginya, selepas satu malam yang panjang, dengan penyelarasan tanpa henti, suasana di banyak ibu negara berubah dengan ketara. Walaupun krisis di Iran belum berakhir dan masih jauh dari pemulihan, ketakutan bahawa segalanya akan runtuh serentak telah berkurangan dengan ketara. Pasaran bertindak balas dengan lebih berhati-hati. Nada kenyataan antara bangsa menjadi lebih lembut. Dan yang paling penting, saluran komunikasi antara banyak pihak masih tidak terputus. Itu sahaja sudah cukup untuk dunia mula menilai semula peranan Malaysia dengan serius. Banyak agensi media global berulang kali menerbitkan artikel. Ada yang memanggil Malaysia sebagai penstabil senyap atau pendamai yang tidak dijangka. Tetapi perkataan yang paling kerap disebut ialah satu perkataan mudah,
dipercayai. Dan itulah perkataan paling berharga dalam dunia diplomasi. Kerana pengetahuan, keupayaan atau pengaruh semuanya tidak bermakna tanpa kepercayaan sebagai asas. Daniel muncul dalam satu program siaran langsung di sebuah saluran berita Eropah. Dia ditanya terus, kejayaan Malaysia kali ini, adakah ia kerana nasib atau tidak? Dia menggelengkan kepala dan menjawab dengan yakin, bukan nasib sama sekali. Ini adalah hasil daripada budaya diplomasi yang telah dipupuk sejak sekian lama. Malaysia faham bahawa menjadi pengantara bukan bermakna tidak mempunyai pendirian, tetapi mempunyai disiplin yang cukup untuk tidak membiarkan pendirian sendiri mengatasi peluang untuk mencari penyelesaian bagi orang lain. Jawapan itu menjadi klip yang dikongsi secara meluas kerana ia menjelaskan apa yang ramai orang rasakan tetapi belum dapat menyatakannya dengan jelas. Malaysia tidak secara kebetulan berada di tempat yang betul pada masa yang betul, tetapi telah bersedia sejak lama, hampir tanpa disedari oleh sesiapa. Di Putrajaya, pujian dari luar mula tiba dalam bentuk mesej peribadi, panggilan telefon dari luar negara, dan ucapan terima kasih yang sopan dari banyak ibu negara. Tetapi pasukan Malaysia masih tidak berehat, kerana semua tahu bahawa diplomasi yang baik bukan hanya tentang membuka pintu, tetapi juga harus sentiasa menghalang pintu itu daripada tertutup semula. Namun segalanya telah berubah selama-lamanya di mata dunia. Malaysia bukan lagi sebuah negara yang hanya menjaga keseimbangan di rantaunya, tetapi sebuah negara yang boleh mempengaruhi keseimbangan pada skala yang lebih luas, melalui kaedah yang sama sekali berbeza daripada kuasa-kuasa besar. Ia bukan dominasi, bukan ugutan, bukan pertunjukan kekuatan, tetapi mendengar dengan cukup banyak, memahami dengan cukup dalam, dan bercakap dengan cukup sedikit tetapi tepat pada sasaran, sehingga akhirnya seluruh dunia terpaksa mengakui bahawa apa yang dilakukan oleh Malaysia bukanlah kebetulan dan bukan perkara kecil. Kadang-kadang sebuah negara tidak perlu mengubah dunia dengan ngauman, cukup dengan memastikan dunia tidak hancur pada hari, di mana semua pihak bersedia menolak satu sama lain ke dalam jurang, itu sudah cukup untuk sejarah mengingati nama negara itu selamanya. Beberapa minggu kemudian, krisis Iran masih meninggalkan banyak parut. Walaupun sebahagian kekacauan telah reda, kesan politik, ekonomi, dan keselamatan masih belum berakhir dengan mudah. Bandar-bandar di seluruh dunia masih mengikuti setiap pergerakan dengan teliti, kerana tiada siapa yang berani menjamin bahawa kerapuhan itu tidak akan meletus semula pada bila-bila masa. Tetapi di tengah-tengah debu yang belum hilang, ada satu kebenaran yang semakin jelas setiap hari. Dunia tidak lagi memandang Malaysia seperti dahulu. Dalam forum-forum antarabangsa, ramai pakar mula mengambil kes Malaysia sebagai contoh utama kekuatan diplomasi dari sebuah negara bersaiz sederhana. Mereka mengatakan ini adalah bukti bahawa dunia pada abad baru mungkin tidak hanya dibentuk oleh suara kuasa-kuasa besar, tetapi juga boleh dipelihara oleh negara-negara yang mempunyai seni menghubungkan perbezaan. Daniel akhirnya tiba di Kuala Lumpur. Dia mahu menyaksikan sendiri bagaimana bandar yang kelihatan damai ini telah menjadi pusat dialog global. Apabila keretanya melalui jalan-jalan pada waktu malam, dia melihat penduduk masih menjalani kehidupan biasa. Gerai-gerai makan di tepi jalan masih sibuk, masjid-masjid masih tenang, sungai masih mengalir tanpa tergesa-gesa. Tiada apa-apa dalam imej itu yang menyerupai sebuah kota permainan kuasa dunia, walau sedikit pun. Dan mungkin itulah jawapannya. Malaysia mempunyai kekuatan bukan kerana cuba menjadi hebat, tetapi kerana mengetahui nilai kedamaian, kelembutan, menjaga air muka, dan hidup bersama dengan perbezaan. Apa yang pernah dianggap oleh ramai orang sebagai kelambatan, kini menjadi keupayaan untuk tidak tergesa-gesa. Apa yang pernah dianggap sebagai kesenyapan, kini menjadi kemahiran mendengar, dan apa yang pernah dianggap sebagai tidak memilih pihak, kini menjadi keupayaan yang membolehkan banyak pihak masih boleh bercakap antara satu sama lain. Dalam artikel terakhirnya, Daniel menulis, ketika Iran berada di ambang keruntuhan, dunia terpegun dengan kemahiran diplomasi Malaysia. Bukan kerana Malaysia menyelesaikan semua masalah, tetapi kerana Malaysia memahami satu perkara yang sering dilupakan oleh dunia. Apabila kuasa keras tidak mencukupi, apa yang membantu menyatukan dunia mungkin hanyalah kepercayaan yang dibina dengan sabar, kata demi kata. Malam itu, dia duduk memerhatikan jalur-jalur cahaya yang terpantul di permukaan Sungai Klang, sama seperti malam pertama dia mula tertarik dengan kisah ini. Cuma bezanya, sekarang dia lebih faham bahawa sebuah negara yang kelihatan senyap mungkin bukan senyap kerana tiada apa untuk diperkatakan, tetapi mungkin senyap kerana tahu bahawa kata-kata yang benar-benar penting mesti digunakan pada masa yang paling tepat. Dan dalam krisis ini,
Malaysia telah bersuara tepat pada masanya. Dunia bukan sahaja menyaksikan bakat para diplomat Malaysia, tetapi juga melihat satu pengajaran penting abad ini, bahawa ketenangan bukanlah kelemahan, dan kadang-kadang negara yang paling mengubah permainan adalah negara yang tidak pernah lantang bermegah-megah akan kehebatannya. Dan inilah sebabnya dunia mula memandang Malaysia tidak lagi seperti dahulu. Kerana pada hari di mana banyak negara memilih untuk bersuara lantang, Malaysia memilih untuk menggunakan ketenangan, ketepatan, dan seni diplomasi untuk menjadi salah satu nama yang paling kerap disebut oleh dunia